Salam sejahtera. Kali ini benar-benar orang kata, beginikah level ahli parlimen pembangkang. Bukan saja timbalan speaker yang menyokolahkan ahli parlimen pembangkang, tapi netizen juga secara beramai-ramai bergotong royong menghentam dan juga mengkritik kredibiliti, kekuatan dan juga kebijaksanaan para ahli pembangkang di Dewan Rakyat. Sehingga ada netizen kata mereka, barisan ahli parlimen pembangkang, hanya sedikit yang layak, benar-benar layak menjadi ahli parlimen dan boleh berbahas. Kebanyakan daripada mereka, kata netizen, adalah rabis, sampah, tidak berguna dan memalukan, kata mereka lagi. Salah satunya kali ini berlaku. Satu lagi insiden menunjukkan level pembangkang. Apabila ahli parlimen tumpat disekolahkan oleh timbalan speaker Dewan Rakyat gara-gara memetik maklumat palsu dari Facebook. Netizen bertanya dua perkara. Pertama, hanya orang malas saja yang sanggup mencari maklumat semudah di Facebook. Kata mereka, lebih baik mempercayai Google daripada Facebook. Kerana maklumat di Facebook itu dikirimkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Banyak yang hanya bohong dan palsu. Tambahan pula, maklumat yang dikirimkan di Facebook yang telah dipetik oleh ahli parlimen tumpat itu telah pun disahkan palsu. Tapi tak tahulah dia ni malas nak memetik tempat yang tepat ke, ataupun sengaja ke, ataupun memang tak tahu langsung. Perkara kedua yang dipetik oleh rakyat akibat daripada perbuatan itu ialah, kata mereka, beginikah sikap ahli parlimen daripada pembangkang. Fitnah dulu baru minta maaf. Fitnah dulu baru minta maaf. Mereka tak peduli ke tentang dosa fitnah, kata netizen. Saya pun tak tahulah kenapa mereka buat begitu. Yang pastinya ada tujuan mereka buat begitu, iaitu mahu menarik perhatian rakyat, menjadikan isu yang popular walaupun bohong, walaupun fitnah, isu itu tetap diambil kerana ianya isu popular. Saudara-saudara sekalian, ahli parlimen tumpat Datuk Mumtaz Madnawi disekolahkan timbalan speaker Dewan Rakyat selepas didapati memetik maklumat tidak sahih daripada Facebook. Menerusi video yang beredar di X, Wakil Rakyat PAS itu pada mulanya membangkitkan soal kos sara hidup yang didakwanya, menyebabkan ramai tidak makan. Beliau kemudian mendakwa harga besi naik sehingga RM4,000 yang menjadi punca harga rumah sewa bertambah mahal. Dakwaan itu dibidas ahli parlimen Batu Pahat, On Abu Bakar, kerana kabar angin kerajaan menaikkan harga besi adalah tidak benar. Kenaikan bahan binaan yang tersebar di media sosial sebenarnya berlaku pada tahun 2021 di mana ketika itu negara ditakbir Perikatan Nasional. Ini lagilah lucu kan. Yang dia petik ini ialah berita yang palsu yang tersebar di media sosial pada tahun 2021 yang mana mereka lah yang mentakbir pada ketika itu. PAS Bersatu yang mentakbir, Perikatan Nasional pada waktu itu mentakbir. Tapi dia berani petik pula. Aduh, sungguh tak sangka langsung. Inilah ahli parlimen levelnya yang tak tahu apa-apa, kata netizen. Ahli parlimen PAS itu cuba menegakkan benang yang basah dengan berdalih bahawa kalau kenaikan itu ada, kerajaan perlu kawal. Bila ditanya dari mana sumber rujukannya, Mumtaz menyebut ianya dari Facebook. Beliau menarik balik dakwaan itu selepas diminta berbuat demikian oleh timbalan speaker, Datuk Ramli Matnur.
Ramli sempat menegur, membuat teguran agar tidak membawa maklumat palsu ke dalam Dewan Rakyat, lebih-lebih lagi maklumat dari media sosial. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda dan jangan lupa tergelak. Hahaha. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya. Hari ini kita digemparkan melalui satu laporan di Harapan Daily, yaitu bekas calon Perikatan Nasional, peguam baharu, lelaki Israel yang memiliki ratusan peluru dan 6 pistol. Wow, ini betul-betul mengejutkan kita. Bekas calon Perikatan Nasional kini membantu menjadi peguam baharu kepada lelaki Israel yang didakwa memiliki ratusan peluru dan 6 pistol itu. Kenapa beliau sanggup menjadi peguam baharu lelaki Israel memiliki ratusan peluru dan 6 pistol ini? Jom kita dengar ulasan berita ini. Peguam Datuk Naran Singh yang pernah bertanding sebagai calon Perikatan Nasional PN di Dewan Undangan Negeri Jalong Perak pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, dilantik sebagai peguam kepada lelaki warga Israel yang didakwa memiliki ratusan butir peluru dan 6 pistol. Pelantikan itu dimaklumkan kepada Mahkamah Session pada pagi semalam. Tertuduh warga Israel Avitan Shalom, 38 tahun, melantik Naran Singh untuk mewakilinya pada perbicaraan yang akan bermula selama 9 hari pada September depan. Naran Singh menerusi Facebook miliknya turut memaklumkan tentang pelantikan tersebut dan menerima banyak sokongan daripada pengikutnya. Beliau dari Parti Gerakan, iaitu rakan gabungan dalam Perikatan Nasional PN, dipilih bertanding pada PRU15 yang lalu. Dun Jalong yang menyaksikan pertembungan 4 penjuru dimenangi Lo Ziye Pakatan Harapan dengan 15,955 undi, manakala Naran Singh hanya memperoleh dan meraih 3,043 undi. Terdahulu, mengenai anak guam yang diwakilinya, Shalom didakwa memiliki pasport kewarganegaraan Perancis, ditahan di sebuah hotel mewah di Jalan Ampang selepas dikesan memiliki 6 pucuk pistol jenis Glock 19 Marine, Glock 17 Generasi 4, Smith & Wesson, Sig Sauer and Stoger, serta 200 biji butir peluru pada 27 Mac lepas. Hasil siasatan mendapati lelaki yang memasuki negara ini pada 12 Mac lalu menerusi penerbangan dari Emirat Arab Bersatu UAE menggunakan pasport Perancis, merancang membunuh ketua kepada satu keluarga kumpulan penjenayah yang berseteru dengan keluarganya. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 7 dalam kurungan 1 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 yang membawa hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun dan tidak kurang daripada 6 kali sebatan jika sabit kesalahan. Wow, ini satu kejutan keputusan yang diumumkan luar biasa. Tak sangka calon daripada Perikatan Nasional sanggup menjadi peguam kepada lelaki Israel yang sedang didakwa itu. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kematian yang diumumkan hari ini benar-benar satu tamparan besar dan kehilangan besar kepada Malaysia. Pastinya berita kematian ini paling mengejutkan Anwar Ibrahim selaku peneraju PKR dan juga reformasi politik Malaysia. Hari ini kita dikejutkan dengan pemergian Syed Husin Ali yang telah meninggal dunia. Ahli pengasas
PKR Said Hussein Ali meninggal dunia pada usia 87 tahun. Menurut anaknya Muhammad Ali, jenazah Allahyarham dijangka dibawa ke masjid di Kampung Tunku, Petaling Jaya untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan. Berita pemergian Said Hussein pada awal pagi tadi dikongsi Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil di Facebook. Menurut Fahmi, timbalan pengerusi penasihat Majlis Penasihat PKR itu dimasukkan ke hospital Selayang pada hari kedua Aidiladha awal bulan ini. Allahyarham banyak berjaya kepada parti dan rakyat. Dia berjasa dalam memberikan sumbangan pada parti dan rakyat dan telah menerbitkan banyak buku termasuk Dua Wajah, Tahanan Tanpa Bicara, yang mengisahkan pengalaman beliau ditahan di bawah ISA serta sejarah dan dasar perjuangan keadilan, dan banyak terlibat dalam pelbagai pilihan raya selain lama berjuang dalam politik tanah air. Saya sendiri pernah membantu kempen Allahyarham pada PRU 2004 waktu beliau bertanding di PJ Selatan. Dr. Syed seorang yang pandangannya cukup dihormati dalam parti dan sering menjadi rujukan para pimpinan atau pemimpin. Beliau seorang penyabar, lemah lembut, tegas dalam bab disiplin dan banyak menyampaikan nasihat termasuk kepada diri saya sendiri, katanya. Semoga Allah mengampuni segala dosa Allahyarham dan menempatkan rohnya di kalangan orang-orang beriman, katanya. Awal minggu ini, Said Hussein dilaporkan berada dalam keadaan kritikal di Hospital Selayang. Said Hussein pernah menjadi timbalan Presiden PKR berikutan penggabungan Parti Rakyat Malaysia dan Parti Keadilan Nasional pada 2003. Bekas Profesor Madya Universiti Malaya itu pernah ditahan di bawah ISA dari 1974 hingga tahun 1980 kerana memperjuangkan nasib petani miskin di Baling Kedah. Said Hussein sejak itu meminta kerajaan memohon maaf kepada semua tahanan ISA. Oktogenarian itu juga menggesa kerajaan untuk memansuhkan undang-undang kontroversi seperti Akta Hasutan dan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012. Dari segi politik, Said Hussein bertanding dalam 3 pilihan raya Dewan Rakyat pada 1990-an tetapi kalah setiap kali sebelum berkhidmat di Dewan Negara selama 2 penggal dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Bapa kepada 3 anak itu telah menulis dan menyunting kira-kira 20 buah buku, antaranya Orang Melayu, Masalah dan Masa Depan Mereka, Kemiskinan dan Kelaparan Tanah di Kelantan, Dua Wajah Tahanan Tanpa Bicara, Memori Perjuangan Politik, Raja-Raja Melayu, Kemajuan atau Kemunduran, Hubungan Etnik di Malaysia, Harmoni dan Konflik, dan Sejarah Rakyat Malaysia. Di bawah ialah siri 3 bahagian yang ditulis Malaysia Kini, sempena ulang tahun Said Hussein yang ke-85 pada tahun 2021. Saudara, kita ucapkan Al-Fatihah. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sejak akhir-akhir ini, SPRM bekerja dengan begitu luar biasa. Itulah yang dinamakan memerangi rasuah di bawah pimpinan Anwar Ibrahim. Jadi kalau ada orang kata Anwar Ibrahim tak serius dalam SPRM atau dalam menangani rasuah, anda semua silap dan itu satu fitnah. Anwar Ibrahim memerangi rasuah sehabis-habisnya. Hari ini kita dikejutkan satu lagi penahanan oleh SPRM
satu individu yang paling mengejutkan kita. Ketua Penolong Pengarah Badan Berkanun ditahan dalam kes rasuah projek Lebuh Raya. Wah, ini memang luar biasa hebat dan anda pasti tidak menyangka siapa dalangnya, siapa orangnya. Ketua Penolong Pengarah Badan Berkanun ditahan dalam kes rasuah projek Lebuh Raya. Siasatan kes rasuah berkaitan projek Lebuh Raya di Lembah Kelang membawa kepada penahanan seorang lagi suspek membabitkan Ketua Penolong Pengarah di sebuah badan berkanun malam tadi. Lelaki berusia lingkungan 40-an itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya kira-kira jam 10 malam. Selepas dipercayai turut menerima rasuah lebih Rp146,000 daripada satu syarikat sebagai dorongan mendapatkan kerja-kerja projek Lebuh Raya di Lembah Kelang bernilai RM1 bilion Malaysia. Menurut sumber, suspek dibawa ke Mahkamah Magistrat Putrajaya hari ini sebelum Magistrat Nazirah Adlin Ahmad Khairul Razi membenarkan lelaki itu ditahan reman selama 4 hari sehingga Isnin depan. Suspek dipercayai menerima wang rasuah daripada satu syarikat sebagai balasan bagi mendapat kontrak kerja membabitkan pembinaan sebuah Lebuh Raya katanya. Magistrat Nazirah Adlin turut membenarkan permohonan SPRM menyambung reman 4 lagi suspek termasuk seorang ketua pegawai eksekutif CEO syarikat konsesi Lebuh Raya sehingga 2 Julai. Selasa lalu, SPRM dilapor menahan reman 3 pegawai syarikat konsesi Lebuh Raya, termasuk seorang CEO bergelar Datuk selama 4 hari. Selain menahan reman, seorang lagi pegawai syarikat berkenaan selama 3 hari bermula Rabu lalu. Semua suspek dipercayai meminta dan menerima rasuah daripada syarikat-syarikat yang mengambil alih kerja di 2 projek pembinaan Lebuh Raya di Lembah Kelang dan masing-masing bernilai lebih RM1 bilion dan kira-kira 670 juta. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM, Datuk Seri Ahmad Kushairi Yahya ketika dihubungi mengesahkan perkembangan reman ke atas semua 5 suspek itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Ketua Pengarah Badan Berkanun ditahan dalam kes rasuah projek Lebuh Raya. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya. Kenyataan Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Abdullah, sangat-sangat mengecewakan, kata netizen. Ini apabila Naib Presiden PAS ini mengatakan, pembangunan bukan tanggungjawab wakil rakyat, tapi kerajaan pusat. Ini betul-betul mengecewakan. Kata netizen, jadi kalau macam begitu, apa tugas wakil rakyat? Apa tugas wakil rakyat di kerajaan negeri itu? Takkanlah tidur bangun saja kerja mereka, kata netizen. Anda dibayar gaji untuk mencari pembangunan pelaburan untuk memajukan kawasan tersebut. Pembangunan bukan tanggungjawab wakil rakyat ini satu tanggapan, satu kenyataan yang betul-betul tidak berasas dan tidak bertanggungjawab. Kalau begitu, buat apa nak pilih mereka yang bercakap seperti ini? Bukankah pembangunan di kawasan itu tanggungjawab sendiri? Kerajaan pusat hanya dapat membantu, bukan terbalik. Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Abdullah berkata, apabila pembangkang menjadi wakil rakyat, tidak bermakna pembangunan di kawasan itu akan tersekat. Ini kerana baginya projek memajukan sesuatu kawasan adalah tugas kerajaan pusat, bukan wakil rakyat. Kenyataan beliau ini menimbulkan tanda tanya
menimbulkan kemarahan kepada netizen sehingga beliau diserang dengan mesej bertubi-tubi daripada komen netizen. Mereka kata, inilah orang yang tidak bertanggung jawab, sudah menang, sudah jadi wakil rakyat, salahkan pula kerajaan pusat. Jadi nak tuding orang lain, tuding diri sendiri dulu, kata mereka. Beliau berkata, kerajaan mungkin boleh menyekat peruntukan peribadi wakil rakyat, tetapi projek pembangunan dalam setiap kawasan menjadi tanggungjawab pusat. Peruntukan peribadi untuk wakil rakyat pembangkang mungkin boleh ditahan, tapi projek-projek pembangunan dalam kawasan itu tanggungjawab kerajaan pusat dan bukan wakil rakyat, katanya. Tak bermakna pembangkang jadi wakil rakyat, pembangunan akan tersekat, katanya kepada pemberita hari ini. Beliau memberi contoh kawasan dimenangi DAP sewaktu parti itu menjadi pembangkang. Menurutnya kawasan ditadbir DAP semuanya maju dan membangun. Yang ini paling lucu lah kan. Dia cuba mengenakan DAP, cuba mengenakan kerajaan, cuba nak mengecam, nak menyindir Anwar Ibrahim, nak mendapatkan undi daripada rakyat. Tetapi sebenarnya perbuatan beliau mengiktiraf DAP sebagai pentadbir yang baik, memajukan kawasan walaupun pembangkang, itu secara tidak langsung menyebabkan mereka atau dia mengiktiraf DAP. Karena selama ini PAS adalah PAS ialah kerajaan, beliau ialah PAS adalah pembangkang. Selama ini mereka pembangkang di Kelantan dan negeri-negeri lain, tapi nampaknya pembangunan sangat perlahan di negeri itu. Jadi maknanya DAP itu lebih baik mentadbir daripada PAS. Dapatlah ketahuan di sana. Inilah, berucap pun tak fikir-fikir dulu sehingga memakan diri sendiri. Kata beliau, dulu DAP menang di Ceras, Seputih, Batu Bukit Bintang. Malah semua kawasan itu maju dan membangun walau dikuasai DAP sejak dulu dan sebelum ini adalah pembangkang. Itulah maknanya. Walaupun kamu pembangkang, kalau kamu adalah pemerintah yang berkualiti, kamu ialah pentadbir wakil rakyat yang berkualiti, kawasan itu boleh maju. Walaupun kamu ialah kerajaan, kalau anda adalah wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab, tiada kualiti, tiadalah apa-apa akan berlaku di kawasan itu. Kata netizen, itulah sebabnya PAS ni tak maju-maju. Pemikiran atau mentaliti mereka katanya, mentaliti masih kelas yang ketiga. Banding dengan pemerintahan daripada DAP, kata mereka, tengoklah, walaupun mereka pembangkang, tapi kawasan Ceras, Seputih, Bukit Bintang boleh maju. Sebab dibawa oleh kepintaran kepimpinan tersebut. Jadi apabila pendapat anda semua, adakah pada pendapat anda juga bahawa kenyataan oleh naib Presiden PAS ini sendiri makan diri, cuba nak kecam orang, sendiri kena. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tinggalkan komen. Bye-bye. Salam sejahtera. Beberapa hari yang lepas, isu tentang gaji dan pencen para ahli parlimen dan ADUN, ahli Dewan Undangan Negeri, hangat diperkatakan di seluruh Malaysia, terutamanya para penganalisis politik, pengikut-pengikut politik dan juga pemerhati politik. Para penggemar politik sangat mahu tahu berapakah jumlah pencen ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Mereka juga sebenarnya nak tahu berapa bilangan pencen yang boleh diperoleh oleh ahli-ahli politik Malaysia ini. Nampaknya selepas didedahkan dalam interaktif Malaysia kini, didapati bahawa jumlah pencen yang boleh diperoleh oleh politikan Malaysia ini, termasuklah ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri, adalah sangat lumayan. Ada yang boleh dapat sehingga 2 jenis pencen. Ada juga yang dapat 1 jenis pencen. Ada yang dapat pencen sehingga RM40,000 sebulan. Dan ada juga serendah RM9,000 sebulan. Yang agak menjadi buah mulut netizen dan juga rakyat Malaysia ialah betapa singkatnya mereka boleh mendapatkan pencen tersebut.
Ini apabila ada beberapa orang ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang hanya berkhidmat sebagai adun atau ahli parlimen tidak sampai 5 tahun tetapi layak diberikan pension. Apabila itu berlaku, mereka, netizen, membandingkan pendapatan ataupun pension ahli-ahli politik ini dengan orang-orang yang bekerja. Kebanyakan mereka kata, kalau seorang pejabat awam bekerja berpuluh tahun baru dapat pension, tapi dibanding dengan ahli politik yang bekerja hanya sekitar 5 tahun sudah layak dapat pension lebih besar daripada pejabat awam. Mereka bertanya, bukankah ahli politik juga boleh dianggap sebagai pejabat awam? Mengapa mereka harus dapat bayaran yang begitu besar dan ada pula yang dapat sehingga 2 jenis pension? Oleh sebab itulah Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, telah pun mencadangkan supaya pension difikirkan, dikaji semula untuk para ahli parlimen dan adakah pension itu patut dihapuskan untuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri. Mendapat reaksi yang sangat positif daripada netizen dan penduduk Malaysia. Hampir 96%, 97% menyokong supaya pension dan juga pension ahli-ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri itu pertama dimansuhkan, kedua ada juga mahu supaya kalau diteruskan hanya satu yang layak boleh didapat atau diperoleh, yaitu pension yang tertinggi. Saudara-saudara sekalian, walau bagaimanapun Malaysia kini telah cuba mendapatkan pandangan ramai orang tentang perkara ini. Sebelum kita teruskan, apa pula pandangan anda? Apa pula pendapat anda tentang isu pension ahli-ahli politik Malaysia ini? Adakah anda juga bersetuju bahawa pension mereka perlu dimansuhkan dan pension mereka kalau diteruskan dibayar mana yang tertinggi? Jangan dapat semua-semua. Saudara-saudara sekalian, persoalan ini ditanya kepada beberapa ahli politik di Malaysia. Ini jawapan mereka. Apa kata ahli parlimen tentang sistem pension yang mereka mahu? Isu pension melibatkan wakil rakyat negara ini menyaksikan ahli parlimen daripada kerajaan dan pembangkang mempunyai pendapat yang berbeza. Beberapa ahli parlimen yang ditanya antaranya Bung Mukhtar Radin berpandangan skim pension itu perlu dituruskan. Kata Bung Mukhtar, kerana ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri berhak untuk menerimanya. Jadi Bung Mukhtar mahu supaya ia dikekalkan. Kata Bung Mukhtar, alasan beliau, khidmat seorang wakil rakyat sememangnya bukan mudah. Saudara, ada netizen menjawab apa yang dikatakan oleh Bung Mukhtar ini. Kata mereka, memanglah bukan mudah jadi wakil rakyat. Khidmat wakil rakyat ini tidak ada waktu, kata Bung Mukhtar. Siang atau tengah malam bila rakyat memerlukan perkhidmatan, wakil rakyat perlu berkhidmat dan ini berbeza dengan kerja seorang guru, kata Bung Mukhtar. Guru ni dia bekerja kepada bergantung kepada kerja jam. Mula kerja jam 7 pagi mungkin berakhir 5 petang dan selepas itu mereka bebas dengan aktiviti mereka, kata Bung Mukhtar. Yang ini dapat kecaman daripada netizen. Kata mereka, kalaulah dibandingkan dengan seorang guru, kata mereka, guru sudahlah gaji pensionnya lambat mau dapat, selepas pension baru boleh dapat. Satu lagi kata mereka, Bung Mukhtar tersilap tentang jam waktu bekerja guru, kata mereka. Kalau Bung Mukhtar kata jam 7 pagi berakhir 5 petang, sebenarnya kerja seorang guru, kata netizen, tidak akan berakhir 5 petang. Ada pelajar tiba-tiba tanya jam 9 malam. Ada pula mengajar kelas tambahan malam. Ada lagi berkhidmat sebagai warden, kata mereka. Dan guru tidaklah bebas dengan aktiviti mereka selepas 5 petang. Jadi pendapat Bung Mukhtar telah dipersoal oleh beberapa netizen. Bung juga mengatakan itu pilihan status quo untuk menerima beberapa pension. Kata beliau,
pilih pencen dan ini akan berlaku sekarang kerana ini akan digunakan pakai sejak bertahun-tahun. Pencen ini bagi ahli parlimen apabila berlaku apa-apa yang tidak diingini kepada kami sebagai ahli parlimen, ahli keluarga kita boleh warisi hasil pencen kita, kata Bung Mukhtar. Pencen yang diterima ahli parlimen ini tidak banyak tetapi ia bergantung kepada tempoh perkhidmatan atau 50% daripada allowance yang diterima, kata Bung Mukhtar lagi. Walau bagaimanapun, Bung Mukhtar berkata tidak ada masalah sekiranya kerajaan memutuskan untuk memindah skim pencen perkhidmatan awam pada masa akan datang. Kalau kerajaan dah putuskan apa-apa ketetapan ahli parlimen, tidak boleh buat apa-apa, kita akan akur saja, kata beliau lagi. Sementara itu, ahli parlimen Ampang, Rodzia Ismail juga berkata, isu pencen wakil rakyat ini perlu dilihat daripada beberapa perspektif. Sebenarnya, ada di kalangan kami ini, wakil rakyat ini bekerja profesional, gaji yang jauh lebih besar, katanya. Tapi kita berkorban dan sebagian daripada kita punya khidmat kepada negara. Kita terpaksa tinggalkan jawatan kita ataupun gaji besar yang kita peroleh yang mungkin jauh lebih berbeza dari dulu. Jadi itu satu perspektif, katanya. Pada saya apa yang sedia ada ini mencukupi, tetapi kemungkinan besar ada juga ahli parlimen yang kadang-kadang dia telah melalui banyak peringkat. Kemungkinan besar dia bermula dengan adun dan kemudian jadi exco kerajaan. Selepas itu dia ke parlimen. Maknanya hayat dia berkhidmat kepada parlimen itu panjang. Jadi itu mungkin kita boleh semak. Ada bertindan kerana diberi pencen kepada setiap penjawat awam, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, beberapa lagi komen daripada ahli-ahli parlimen juga diperoleh. Ahli Parlimen Kubang Krian Tuan Ibrahim Tuan Man secara peribadi lebih selesa untuk hanya menerima satu pencen sahaja, walaupun dia boleh menerima beberapa pencen melalui jawatan yang dipegang di peringkat persekutuan dan negeri. Kata beliau, dia setuju untuk satu pencen sahaja dan kita akui bahawa sesetengah penjawat awam terutama jawatan politik dia ada beberapa pencen yang bertindan 2 atau 3 pencen untuk seorang. Jadi saya fikir, saya setuju perkara ini perlu diselaraskan. Katanya, biar wujud satu pencen tertinggi sahaja di antara 3 atau 4 pencen yang diperoleh. Pilih satu yang tertinggi, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Saudara, ada lagi pilih perkara betul bukan yang disukai. Manakala beberapa ahli parlimen muda yang dilantik mewakili parlimen masing-masing sangat bersetuju dengan cadangan pencen digantikan dengan KWSP. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, dalam isu pencen wakil rakyat ini, perkara yang betul adalah lebih penting dari perkara yang tidak suka. Sebagai bekas Menteri Belia dan Sukan dan merupakan ahli parlimen 2 penggal, Syed Saddiq berkata dia hanya layak menerima KWSP. Saya berasal daripada keluarga penjawat awam dan saya nampak mak saya dan rakan-rakan sejawatnya iaitu guru mengabdikan 40 tahun daripada hayat mereka sebelum layak menerima pencen. Ia bukan saja tidak betul tetapi secara moralnya juga salah apabila seseorang itu dipilih dan layak menerima pencen seumur hidup yang nilainya berpuluh ribu ringgit. Bukan itu sahaja tetapi pelbagai pencen jawatan tidak termasuk syarikat berkaitan kerajaan JLC dan agensi-agensi lain yang memberikan bayaran, tegasnya lagi. Tetapi guru-guru penjawat awam, polis, pegawai tentera dan yang bekerja berdekad-dekad selama hayat mereka tidak dapat dan perlu menunggu berdekad dan hanya dapat sedak sahaja dari segi jumlahnya, kata Syed Saddiq lagi. Soalnya bukanlah perkara yang saya pilih tetapi perkara yang betul. Saya percaya kita perlu mereformasikan skim pencen dan ahli parlimen serta menteri bertukar kepada caruman KWSP dan saya akan menyokongnya sepenuh hati, kata Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.